Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Hujan di hati emak. Hari itu 16 Mac 2020, jam 9 malam. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Seluruh Malaysia gempar apabila Perdana Menteri Malaysia ke-8 mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 berkuat kuasa dari 18 hingga 31 Mac di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Dan pada 25 Mac, Ini menuntut kerajaan untuk meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Perdana Menteri melalui siaran langsung kebangsaan mengumumkan bahawa Perintah Kawalan itu dilanjutkan sehingga 14 April. Hello? Kak Long? Dah lockdown ni. Macam mana Kak Long nak balik nanti? Malam itu juga adikku Echa menelefon dari kampung. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Ya, dah 4 bulan aku tak balik kampung kerana kerja di pejabat menggunung. Tiada siapa mampu menduga, rupa-rupanya malapetaka wabak COVID-19 bakal menjungkir balikkan, meranapkan takdir hidup kami. Namaku Tini, Kartini binti Haji Samsudin. Aku merupakan pengurus pemasaran di sebuah syarikat penerbitan. Terlalu banyak perkara pending yang mesti aku langsaikan. Aku jadi patah kaki apabila kehilangan 2 kaki tangan serentak. Seorang cuti bersalin, yang seorang lagi masuk hospital sebab pembedahan appendix dan kini sedang cuti sakit. Lama pula tu. Hei, nasib. Aku mengeluh. Di dalam komputerku ada 2 proposal tersangkut. Pihak pengurusan tertinggi sudah bising. 5 acara roadshow untuk mempromosi buku terbaru terbitan syarikat kami yang telah pun kami rancang untuk mengisi kalender tahun 2020. Walau apa cara sekalipun, mesti aku gerakkan. By hook or by crook, kata orang, roadshow mesti dilaksanakan. Aku dan tim marketing akan menjelajah ke Penang, ke Ipoh, Melaka serta Johor Bahru. Dan yang terakhirnya kami akan terbang ke Kota Kinabalu untuk acara penutup Malam Gala 1000 Bintang. Jadi, cuba kalian fikirkan celah mana aku nak balik kampung. Hello? Kak Long? Ni Kak Long nak cakap kejap, Mek? Bunyi telefon berdengung, bertukar tangan. Hello? Tini? Lama dah Tini tak balik. Tini banyak kerja ke? Suara emak tepu dengan rindu. Aku tahu itu. Telefon bimbit adik Echa masih di tangan emak. Hello, Tini, kerja Tini dah siap ke? Tanya emak lagi, lembut dan perlahan. Ish, mak ni. Mak ni macam tak faham lah. Kan Tini dah cakap. Staf Tini ni, mak, 2 orang tak ada tau, mak. Suaraku mula melangsing. Seorang sakit kena bedah appendix, yang seorang lagi pula pergi beranak. Macam tak ada hari lain nak beranak. Geram betul. Aku melepaskan geram. Hello, mak dengar tak ni, mak? Ni Tini ni, mak, tak menantangan ni. Macam mana nak balik? Mak ni asyik nak minta balik je. Minggu depan ni, mak, Tini dengan tim Tini kena handle roadshow dekat Penang. Lepas tu kena pergi Ipoh, kena pergi Melaka, kena pergi JB. Lepas tu pergi Sabah pula. Mak ni pun berapa kalilah Tini nak cakap, mak. Emak menghela nafas.
terasa berat bunyinya. Tak Tini, mak tanya je. Sebab dah 4 bulan Tini tak balik. Bukan apa Tini, mak takut Tini sakit. Mak ni orang sihat lah mak. Jangan kecoh-kecoh boleh tak? Aku memancung. Tak, mak menyambut lagi. Lembut saja. Mak ni sebenarnya nak tanya, kalau Tini balik nanti, Tini nak makan apa? Boleh mak buatkan. Kalau Tini nak pengat pisang ke, kalau Tini nak rendang ayam yang Tini suka tu ke, mak boleh buatkan. Kecoh lah mak ni. Rendang ayam tu masa raya pun boleh makan mak. Mak ni baru 4 bulan tak balik lah mak. Bukannya 4 tahun. Ya, tiada siapa menduga inilah yang terjadi. Inilah bencana wabak COVID-19 yang akhirnya menjungkir balikkan, meranakkan takdir hidup kami. Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan berkuat kuasa 18 Mac 2020. Semua perjalanan antara negeri, kecuali perjalanan ke Sarawak, tertakluk kepada kebenaran bertulis daripada pihak polis. Itu pun dengan alasan yang sah dalam tempoh kawalan. Jadi, macam manalah aku nak berentas negeri dari KL nak balik ke Simpang Renggam? Betul tak? Mustahil kan? PDRM mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara. Dan mulai 22 Mac, Angkatan Tentera Malaysia digerakkan untuk membantu PDRM. Radius perjalanan pun terhad kepada 10 km, termasuklah untuk tujuan perubatan. Aduh, buntu aku dibuatnya. Program roadshow dibatalkan serta-merta. Tapi tak semudah itu, kerana aku diminta untuk segera menghasilkan proposal baru untuk marketing 100% di platform digital. Assalamualaikum. Hello Kak Long. Echah ni. Kak Long nak beritahu ni, mak positif COVID. Adik Echah menelefon lagi. Aku terperanjat bukan kepalang. Kak Long, kejap lagi ambulans nak datang ambil mak ni. Aku terperanjat lagi. Mak dah 3 hari demam panas Kak Long. Tadi mak tiba-tiba sesak nafas. Lepas tu mak pingsan. Adik Echah memberitahu dengan suara tertahan-tahan. Demam? Aku memeti. Lah, kenapa tak beritahu Kak Long? Aku bertempik marah. Mak pesan jangan beritahu Kak Long. Mak kata jangan kacau Kak Long sebab Kak Long sibuk. Mak tak nak peningkan kepala Kak Long. Aku terdiam. Aku masuk tidur dengan perasaan marah, kesal, sebal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesudah membacakan surah Yasin 1 pusingan, aku buka kain batik lepas yang menutup wajah emak. Ya Rab, bibir emak tersenyum seperti berjumpa dunia yang amat kencana dan luar biasa bahagia. Mak! Aku terjaga daripada mimpi. Dadaku bergelombang, berombak-ombak kencang. Peluk jantan menitik di dahi. Yang kedengaran selepas itu hanyalah bunyi nafasku yang berat dan kasar, bergaul dengan bunyi bilah kipas yang berputar-putar di siling. Aku lihat jam di tepi katil. Pukul 3 pagi. Siapa pula telefon pagi-pagi buta ni? Mesti Echah. Aku berbisik. Telefonku capai. Betul lah. Nama adik Echah mengerdip di skrin. Hello? Dek. Aku bersuara sambil menguap, lalu menolak selimut ke hujung kaki. Tapi hatiku tiba-tiba rasa tak sedap. Kenapa, Dek? Kak Long, Mak. Kenapa dengan Mak? Aku menyambar. Adik Echah tak menjawab. Yang kedengaran hanyalah esakannya. Dek, kenapa dengan Mak? Kak Long, Mak. Kak Long, Mak.
Mak dah tak ada. Adik Echa teresak-esak. Suaranya semakin lama semakin sayu. Kedua-dua belah tanganku lembik. Telefon bimbit jatuh menggelungsur dari pegangan tanganku. Namaku Nik Salma. Aku merupakan kaki tangan di pusat perubatan ini. Bersama-sama dua lagi petugas wanita yang lain, hari ini kami akan menguruskan satu lagi jenazah mangsa COVID-19. Seorang wanita tua berumur 65 tahun bernama Makcik Halimah. Hari ini saja, jenazah Allahyarhamah Makcik Halimah adalah kes ketujuh yang perlu kami uruskan semenjak awal pagi. Sebenarnya, tiada yang istimewa tentang jenazah ini, kecuali ratapan anak perempuannya yang separuh pingsan menunggu di luar bilik mayat. Hatiku terusik apabila mendengar anak perempuannya itu menangis dengan kuat, meminta dosa-dosanya diampunkan dan merayu mahu bertemu untuk memeluk emaknya buat kali yang terakhir. Aku tidak tahu apakah yang terlalu disesali oleh wanita muda itu. Kalau tak silap, Cik Kartini binti Haji Samsudin namanya. Kabarnya, dia baru sampai dari Kuala Lumpur. Sayang sekali nak, nasi telah menjadi bubur. Sewaktu proses pengecaman mayat oleh waris dilakukan di Jabatan Perubatan Forensik, wanita muda itu mahu menerpa ke arah ibunya, namun mujur sempat dihalang. Dengan budi bicara, selari dengan SOP yang telah ditetapkan KKM, wanita itu berdiri hampir 2 meter dari troli mayat ibunya, menatap wajah si ibu buat kali terakhir, menangis sekuatnya. Lembik, lalu dia jatuh terjelepuk. Seorang petugas wanita yang lengkap berpakaian suit PPE sempat menyambutnya, lalu membawa dia keluar dari situ. Mak, ampunkan dosa Tini, Mak. Ampunkan dosa Tini, Mak. Walaupun hati kami tercuit mendengar tangisannya di luar pintu bilik mayat, tugas kami mesti diselesaikan segera. Kami berpandangan sesama sendiri, mengangguk, tanda setuju untuk bermula. Dengan cermat, jenazah Allahyarhamah Makcik Halimah dibalut beberapa lapis. Pada lapisan pertama, kami menggunakan linen putih. Selepas bentangan kain linen putih membalut tubuh Allahyarhamah, aku dan 2 lagi petugas memasukkan tubuh yang sudah sejuk dan kaku itu ke dalam lapisan kedua, iaitu body bag pertama. Dan selepas itu, tubuh jenazah ditutup sekali lagi dengan lapisan ketiga menggunakan body bag kedua. Pada lapisan ketiga ini, semburan nyah kuman dilakukan ke serata jenazah, dari bahagian kepala hinggalah ke kakinya. Mak, maafkan Tini, Mak. Mak, jangan pergi, Mak. Mak, janganlah pergi, Mak. Aku mendengar lagi dia menangis. Kasihan, inilah takdir kematian yang ditumpaskan virus COVID-19. Aku menghela nafas berat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami pengampunan. Angkatlah segera musibah ini, ya Allah. Aku berdoa di dalam hati, lalu fokus kembali kepada proses tayamum yang mesti disempurnakan. Maka proses tayamum jenazah pun dimulakan. Dalam keadaan masih berwuduk, dengan berhati-hati, aku lekapkan kedua-dua tapak tangan ke atas permukaan debu tayamum pada kertas A4 pertama. Debu tayamum yang melekat pada tapak tangan segera kutipiskan dengan cermat. Aku berniat tayamum ke atas jenazah. Lantas kedua-dua tapak tangan disapukan, diraupkan ke bahagian muka jenazah
yang telah ditutup dengan body bag. Perlakuan sama diulangi, namun kali ini aku melekapkan kedua-dua tapak tangan pada kertas A4 kedua. Suasana sepi seketika, bagaikan ada malaikat yang lalu. Namun beberapa saat selepas itu, tangisan anak Makcik Halimah melantun kembali. Sayup-sayup membelah udara Jabatan Perubatan Forensik yang disejati bau ubat. Bunyinya menghiris perasaan. Mak, sampai hati Mak. Tini belum sempat jumpa Mak lagi. Mak Tini nak jumpa Mak. Tangan kananku menyapu bahagian atas tangan kanan jenazah, bermula dari hujung jari hingga ke siku. Kemudian, tangan kiriku yang masih dilekati debu tayamum tadi menyapu pula tangan kiri jenazah Makcik Halimah, bermula dari hujung jari hinggalah ke siku. Ya, tiada mandi jenazah dilakukan demi menghindari risiko jangkitan virus COVID-19. Di ruang yang kecil lagi terhad itu, akhirnya solat jenazah dilaksanakan. Sebaik sahaja melihat wajah emak dari celahan body bag yang dibuka sedikit itu, Kedua-dua kakiku lembik. Rasanya seperti rahap mahu ditelan bumi. Jenazah emak akhirnya diusung masuk ke dalam kereta jenazah. Atas permintaan ahli keluarga, pasukan pengendali jenazah ke tanah perkuburan bersetuju untuk lalu di kawasan rumah kami. Itu sajalah saatnya adik Eja dapat melambai emak dari jendela rumah. Sementara adik Eja sendiri sedang menjalani kuarantin kendiri kerana dia positif COVID. Emak yang kami sayangi, emak yang aku sayangi, Puan Hajah Halimah, akhirnya meninggal dunia kerana mengalami sindrom penyakit pernafasan akut dan masalah buah pinggang. Ya, semuanya bermula apabila mak disahkan positif wabak virus COVID-19. Hari itu selepas zuhur, hujan turun rintik-rintik. Langit mendung kelabu. Aku, abah dan kerabat saudara menghantar emak ke perkuburan dari jauh. Semua urusan menyemadikan emak diselia Pusat Kesihatan Daerah PKD mengikut SOP ketat yang telah ditetapkan. Kami hanya mampu melihat dari kejauhan pemandangan jenazah emak diturunkan ke liang lahat oleh frontliners yang berpakaian suit PPE, memakai sarung tangan getah, kian berbalang-balang. Air mataku berlinang, air mataku terus berlinang, menyatu dengan tetes hujan yang semakin lebat. Kesedihan mencagar-cagar hatiku. Alangkah sakitnya menghadapi tasdik ini, Mak. Dari luar pagar tanah perkuburan, aku berdiri di dalam hujan. Kebasahan menangisi takdir ini. Para pendengar hikmah yang kami hormati, apakah yang telah anda pelajari daripada peristiwa kematian wabak COVID-19 ini? Ya, masa bersama emak tidak dapat dijual beli. Tidak dengan emas permata, bukan dengan wang berjuta. Berapa jauh anak merantau, seharusnya dia belajar untuk pulang ke sarang, menghibur dan membahagia orang tua selagi masa masih bersisa. Para pendengar hikmah yang dirahmati Allah, tidak kira berapa tinggi tingkat pendidikan kita, tidak kira berapa gah darjah kebesaran tersandang di bahu kita, Ramadan dan Syawal inilah antara 2 bulan terpenting dalam kalender hidup kita.
Sebelum segalanya terlewat, ayo kembalilah ke pangkuan keluarga, tempat nurani kita bermula.